Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-29 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi daripada tajuk buku Mahsyar. Mahsyar, something to remember, berkenaan tentang perjalanan kematian dan alam-alam akhirat yang bakal kita lalui. Ahlan-ahlan kepada semua, saya nampak ramai yang berada di ruangan komen. Ahlan-ahlan Z Handmade, kemudian Ras, Hazali Hashim, Nurlin dan juga Saudah, Ummi dan sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok, di FB pula. Ahlan-ahlan Marwani Ahmad, Ummi Zayahadi, Wan Nurmah, Kamiza Muhammad Amil, Fatimah Cikmat, Indun Hashim, Aziza Iza, Yaya Lia, kemudian Rohana Kasim, Mazna Abu Bakar, Norisah Wan Hassan, Fatimah S, Siti Zabidah, Abdul Hamid, Halimatun Sa'adiyah, Siti Zara Ahmad, Yaya Lia, Wan Nurmah, Anas Sukaimi, Nurhayati Sulaiman, Zimah Don, kemudian Safiyah Sapian, Ahlan-ahlan Rukumah Yusuf, Arina Umar, Iza Salih, Ina Azlina, Nur Iman, Mazia Yusuf, Tuan Nur Rahim Syarif, Jamiah Abdul Rahman, Zakia Muhammad Nin, Binarai Sulaiman, Halimah Nurdin, Saadiyah Muhammad Arifin, Jalilah Baka, Marzi Abdul, Cik Ani, Aisyah Usman, Saadiyah Muhammad Arifin dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar semua pada petang Isnin ini? Mudah-mudahan sentiasa berada di dalam perlindungan, di dalam pemeliharaan dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita nak sambung berkenaan tentang kesakitan yang dirasai oleh orang yang nak meninggal dunia. Kebanyakannya ini diambil daripada kitab Imam Al-Muhasibi, daripada kitab Imam Al-Muhasibi rahimahullahu taala. Maka penulis ada maklumkan ianya diambil daripada kitab At-Tawahhum yang telah dikarang oleh Imam Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Maka kita telah tiba pada muka surat yang ke-102. Sedikit gambaran tentang sakitnya saat kematian. Namun sebelum kita teruskan, ahlan-ahlan Abdul Muhaimin, jazakumullah khairah, terima kasih. Lalu apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Mudah-mudahan setiap daripada kita dapat beroleh ganjaran yang berlipat kali ganda. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan yang berada di ruangan TikTok, Azaz, Miss Lailuddin, Ica Caca dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka pada muka surat 102, penulis memberikan sedikit gambaran tentang kesakitan yang dialami saat kematian. Nanti kita akan baca juga tajuk yang khusus tentang sakaratul maut. Maka semalam penulis telah menerangkan bagaimana, bayangkan kalaulah kita kena tetak ataupun kena hiris, itu pun sakitnya tak terperi. Padahal pada waktu itu yang luka adalah roh
yang ada kaitan dengan bahagian tubuh badan itu sahaja. Contohnya tangan, satu bahagian. Tapi bayangkan ketika mana saat kematian, setiap anggota badan merasai sakit yang sama. Maka ianya berlipat kali ganda daripada sakit kena potong, kena hiris, kena tetak dan sebagainya. Bukanlah pada waktu itu untuk menakutkan, tetapi pada waktu itulah peluang, kata para ulama berdasarkan sabda Nabi SAW, di mana Allah nak mengampunkan hamba-hambanya. Maka kata penulis, kenapa orang yang begitu sakit pada waktu itu dia tidak mengeluarkan suara, tidak menjerit, ataupun pada waktu itu tidak melakukan sebarang pergerakan ketika mana sakaratul maut? Maka kata penulis, sebenarnya jasad mahu untuk berehat sejenak dengan cara merintih, berteriak ataupun meminta pertolongan semasa sedang bertarung dengan sakaratul maut. Jasad pada waktu tu nak menjerit, nak minta tolong-tolong sakitnya. Pada waktu itu nak berteriak ketika mana roh sedang dipisahkan daripada tubuh badan. Maka sebenarnya jasad nak pada waktu itu buat minta tolong, menjerit, teriak, nak maklumkan kepada orang sekeliling betapa sakitnya anggota tubuh badan. Namun sayangnya tidak ada masih ada. Okey. Namun sayangnya manusia pada waktu itu tidak ada kekuatan dah, sebab seluruh badannya pada waktu itu sakit. Bukan sekadar satu anggota, seluruh badan serentak, mulutnya, tangannya, kepalanya dan lain-lain. Maka sebab itu kata penulis, namun sayangnya jika seseorang itu masih ada kekuatan yang tersisa semasa sedang sakaratul maut, maka yang akan kita mampu dengar adalah bunyi dengkuran ataupun suara seolah-olah tercekik sewaktu roh melewati dada dan kerongkong. Itu je yang kita mampu dengar. Ketika mana kalaulah masih ada tersisa tenaga, sebenarnya kebanyakan orang dah tak ada tenaga dah. Pada waktu itu dah tak ada tenaga. Nak mengeluarkan suara pun tak boleh. Ibu-ibu yang mungkin ketika mana melalui saat melahirkan, mungkin pada waktu itu ada tahap dah lemah, dah tak ada tenaga. Ketika mana tarung dengan sakitnya nak melahirkan, dah tak ada tenaga. Sebahagian orang yang ketika mana dia sakit dengan sakitnya terlalu berat sehingga membawa kepada pingsan dan lain-lain, pada waktu tu dah tak ada tenaga. Maka kalaulah seseorang tu ada tenaga yang tersisa, yang mampu dikeluarkan adalah suara daripada kerongkong saat roh melewati kerongkong. Tapi orang lain tak ada tenaga, dah tak ada apa-apa yang tersisa. Semua tenaga tenggelam di dalam kesakitan yang dialami serentak pada setiap saraf, setiap anggota tubuh badan, setiap sendi. Semuanya pada waktu itu merasa kesakitan seperti mana pada waktu itu kita akan belajar nanti. Umpama ditetak dengan 300 pedang serentak. Itu riwayat Ibn Abi Dunya. Kalaulah seseorang itu ditetak dengan 300 pedang serentak, macam mana sakitnya? Itulah gambaran kecil tentang sakitnya sewaktu berpisahnya roh daripada tubuh badan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca buku Mahsyar yang menceritakan tentang riwayat-riwayat ketika mana berlakunya saat kematian. Maka kata penulis, warna tubuh badan akan berubah menjadi mirip dengan warna debu, pucat. Pada waktu itu ketika mana roh dah mula keluar. Sebab tubuh badan kita ni tak ada apa-apa. Tubuh badan kita ni tak ada apa-apa. Yang sebenar-benarnya kita adalah roh kita. Itu yang sebenar-benarnya. Tubuh badan ini kebanyakannya akan dimakan oleh ulat, oleh tanah, oleh binatang-binatang. Dia tak ada apa-apa. Yang asalnya kita adalah roh kita. Namun apabila kadang-kala kita terlalu beri perhatian kepada zahir, maka roh kita akan menjadi lemah. Sehingga pada waktu itu kita dah baca dah tentang roh sebelum daripada ini. Maka bila tak ada roh, tubuh badan tadi tak ada apa-apa. Tak boleh nak bergerak, tak boleh nak melakukan apa-apa.
Maka kata penulis, bila roh mula keluar daripada tubuh badan, maka tubuh badan berubah menjadi mirip dengan warna debu. Sebab asalnya kita pun diciptakan daripada tanah. Dalam surah Taha firman Allah, minha khalaqnakum, daripada tanah kami telah ciptakan kamu. Maka berubah kembali kepada warna tanah. Seakan-akan kelihatan ada tanah di tubuhnya, kembali kepada warna tanah. Rasa sakit yang dirasakan semasa sakaratul maut adalah daripada luar dan dari dalam. Seseorang yang menghadapi kematian, yang setiap daripada kita akan merasai, sebenarnya kesakitan tersebut, kata para ulama, ianya rasa sakit daripada luar tubuh badan dan juga daripada dalam tubuh badan. Sangat-sangat sakit. Sehingga kedua-dua biji mata manusia terangkat ke kelopak mata. Punya sakit sampai kita boleh nampak kelopak mata pada waktu itu terangkat. Kedua-dua bibirnya mengerut. Lidahnya terasa tertarik dengan pangkalnya. Dan jari jemari berubah menjadi kebiru-biruan. Maka kata penulis pada muka surat 103, jangan lagi bertanya, bagaimanakah rasa sakitnya kalau satu saraf dicabut daripada pangkalnya. Cuba kalau satu urat saraf kita dicabut, sakit dia, ya Allah. Pada waktu itu sakit. Pada waktu itu sakit. Maka itu baru satu urat. Bayangkan ketika mana saat kematian, semua urat saraf pada waktu itu seolah-olah direntap. Maka bagaimana sakitnya tak dapat nak digambarkan. Pada perenggan yang seterusnya, semasa roh dicabut daripada jasad, satu demi satu anggota tubuh badan akan mati. Sebab kita, anggota tubuh badan ni tak ada apa-apa. Yang menjadikan dia hidup dengan izin Allah adalah roh. Roh yang pada waktu itu menjadikan dia hidup. Tak ada roh, tak ada apa-apa tubuh badan ini. Tak ada roh, tubuh badan ni tak bernilai. Tak ada roh, maka tubuh badan ini tak boleh nak bergerak walaupun sedikit pun. Tak ada roh. Maka sebab itu kata penulis, ketika mana roh telah dicabut keluar daripada jasad, maka pada waktu itu satu demi satu, peringkat demi peringkat, anggota tubuh badan akan mati. Bermula daripada kaki. Maka sebab itu kita nampak orang yang dah mula menghadapi sakaratul maut, kaki dia dah mula sejuk. Kaki dia dah mula sejuk. Kemudian pada waktu itu betisnya, pinggangnya, perutnya, badannya, sehinggalah roh akhirnya keluar daripada arah kepala. Maka kata penulis, setiap anggota tubuh akan berasa sakit. Hal seperti ini terus-menerus berlaku pada setiap organ tubuh hingga ke kerongkong. Ketika mana roh dah sampai ke kerongkong, maka sabda Nabi, maka pada waktu itulah pandangannya pada dunia dan semua anggota keluarga hilang. Dia dah tak perasan dah tak nampak dah dunia. Bahkan kadang-kala ketika mana daripada awal sakaratul maut, kita akan perasan pada waktu itu bakal jenazah tadi nampak kita, seolah-olah tengok kita, tapi sebenarnya dia tak nampak kita. Kesakitan yang pada waktu itu yang amat sangat. Macam contoh orang yang sakit, dia tak sedar pun siapa yang ada. Dia tak sedar. Ketika mana kaki saya accident, sakitnya amat, Allah mengetahui. Maka pada waktu itu dah tak sedar dah siapa yang datang. Dengar suara, dia kata, oh ini pernah jumpa dekat Masjid Al-Ikhlas. Dengar je. Pada waktu tu dah tak nampak dah. Pada waktu tu nak pengsan, tak pengsan. Tapi pada waktu itu sangat sakit. Seolah-olah berada dalam keadaan separuh sedar. Itu baru satu bahagian kaki. Bayangkan kesakitan itu terasa pada seluruh anggota tubuh badan. Setiap saraf, setiap sendi, setiap urat, setiap inci daripada tubuh badan sakit. Maka sebab itu kata penulis, ketika mana roh dah ditarik keluar, mata seolah-olah dia sedang melihat kita, sedang melihat keluarga, sedang melihat dunia. Namun sebenarnya dah mula tak nampak apa-apa. Dah tak nampak apa-apa. Nampak kita seolah-olah mata dia, tapi sebenarnya dia tak nampak apa-apa. Gambaran daripada kesakitan sewaktu roh berpisah daripada badan. Maka kata penulis, pada saat itu ketika mana roh dah tiba di kerongkong,
maka tidak ada gunanya seseorang itu bertaubat dan tidak ada gunanya lagi segala bentuk penyesalan. Bila roh sampai dia ke kerongkong, bila roh pada waktu itu ditarik keluar daripada badan, pada waktu itu taubat tidak lagi diterima. Menyesal macam mana sekalipun, Allah tak pandang. Dulu kalau kat dunia, kalaulah pada waktu itu kita bertaubat, Allah terima. Apa pun dosa buat, taubat bersungguh-sungguh, Allah terima. Menyesal pada waktu itu, Allah hargai. Sakarat, ketika mana roh dah tiba di kerongkong, Allah dah tak terima. Sabda Nabi SAW, muka surat 104, sabda Nabi SAW, Innallaha yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah sentiasa menerima taubat seorang hamba. Allah sentiasa terima. Sampai bila? Malam yugharghir, selagi mana nyawanya belum sampai di kerongkong, iaitu ketika mana hujung-hujung sebelum meninggal dunia. Roh sampai dia dekat kerongkong, maka pada waktu itu tidak lagi diterima taubat, tidak lagi diterima penyesalan. Menangislah air mata macam mana sekalipun, tidak akan diterima taubat. Kecuali kalau seseorang itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakannya pengampunan dengan rahmat dan kasih sayang dia. Tapi taubat tak diterima. Maka sebab itu pentingnya untuk kita menyegerakan taubat. Segerakan taubat. Jangan melengahkan taubat. Kita tak tahu bila datangnya kematian. Bila pada waktu itu sakarat bermula. Kadang-kala ada orang kata kalau macam tu nanti bila mula je sakarat nanti taubatlah. Kesakitan pada waktu itu menjadikan manusia dah tak ingat apa-apa. Dah tak ingat apa-apa ketika mana sakit. Ketika mana sakit. Orang ketika mana sakit dia dah tak ingat apa-apa. Pada waktu itu yang dia tahu moga kesakitannya pada waktu itu hilang. Itu sahaja. Saya ketika mana kaki tersebut kena operate. Maka pada waktu tu jiran saya bawa saya ke hospital Avicenna. Maka pada waktu tu isteri saya pun tak tahu yang kami ada medical card dan sebagainya. Maka bila tiba pada Avicenna, hospital swasta, maka pada waktu tu dia tanya ada medical card ke tak. Dan saya pun waktu tu memang tengah sakit. Isteri pun tak tahu yang kami ada medical card dan sebagainya. Maka pada waktu tu dia pun cakap tak ada. Apa dia cakap? Rasanya dia cakap tak ada medical card. Maka doktor pun pada waktu ini mahal ni, berbelas ribu nak operate pada waktu tu sebab dalam dah tergantung dah daging, kulit dan sebagainya. Mahal ni. Maka pada waktu tu dia kata kalau ni harga belas ribu, kalau tak pergi hospital kerajaan dan sebagainya. Dan saya pun tak sedar apa-apa. Memang tak sedar apa-apa. Lalu pada waktu tu ada yang macam-macam jenis orang datang, ustaz cakap tu cakap ni, memang tak sedar apa-apa. Maka pada waktu itu memang tak ingat apa-apa. Memang tak ingat pada waktu itu. Safi yang uruskan semua, isteri yang uruskan semua. Lalu bayangkan itu baru sedikit sakit. Kalaulah sakit sakaratul maut, yang mana pada waktu itu berlipat kali ganda, tak boleh nak dibayangkan. Maka pada waktu itu bila masa nak bertaubat? Ada orang kata nanti bila roh dah mula keluar nak taubatlah. Bila masa nak bertaubat? Sedar-sedar roh dah tiba di kerongkong, maka memang Allah tidak terima pada waktu itu sebarang taubat. Sakit, ketika mana sakit manusia pada waktu itu dia dah tak ingat apa-apa dah. Pada waktu itu dia tidak boleh bayangkan apa-apa. Maka sebab itu segerakan taubat. Jangan tunggu bermulanya sakarat baru nak taubat dan sebagainya. Kata penulis, ketahuilah rasa yang sangat sakit semasa sakaratul maut hanya dapat dirasakan oleh mereka yang pernah alaminya. Tak ada gambaran sakit sakaratul maut untuk penyakit-penyakit lain. Tak ada gambaran. Tak ada perumpamaan. Tak ada persamaan. Walaupun sakit saat melahirkan pada waktu itu memang sakit, tetapi tidak sama seperti mana sakaratul maut. Yang mana ianya berlipat-lipat kali ganda. Tapi bagaimana orang yang dah mati nak beritahu kita? Bagaimana orang yang dah mati nak maklumkan? Maka sebab itu ada satu riwayat di dalam Musnad Ibnu Abi Dunya, di dalam kitab Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya menukilkan sepotong riwayat yang mana pada waktu itu dalam riwayat tersebut menyebut bahawa sakaratul maut itu kalaulah nak faham, nak bayangkan juga, nak gambarkan juga,
Sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang serentak. 300 pedang. Contohnya, tubuh badan kita yang kecil ni, ada 300 orang pada waktu itu serentak cucuk tubuh badan kita. Macam mana sakit dia? Pada waktu itu dekat muka, dekat mulut. Pada waktu itu kena cucuk mata, badan, kaki, semua sudut anggota badan kena cucuk. 300 pedang, bukan satu. Dicucuk, ditetak. Bila masa nak menjerit, bagaimana nak menjerit? Kerana pada waktu itu kesakitan serentak ada pada seluruh tubuh badan. Ini apa yang ada dalam riwayat Ibnu Abi Dunya. Di dalam kitab hadis Mustadrak Al-Hakim, Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu menyifatkan sakit kematian yang sedang dialami itu ibarat diletakkan gunung-gunung Radwa, salah satu daripada nama-nama gunung, di atas tengkuknya. Bayangkan tengkuk kita pada waktu itu kena tanggung beratnya gunung. Nak patah tapi tak patah. Pada waktu itu beratnya bagaimana, tersiksanya bagaimana, nak cakap apa-apa pun tak boleh pada waktu itu sebab terlalu berat. Maka ini gambaran yang diberikan. Maka daripada dua riwayat ini, ada riwayat pada waktu itu gambarkan kepada kita seolah-olah ada 300 tusukan pedang yang pada waktu itu menusuk badan kita serentak. Ada yang mengatakan daripada riwayat Amr ibnu Al-As, seolah-olah gunung yang berat kita kena bawa di belakang tengkuk kita. Dan ada juga yang mengatakan bahawa sakitnya seolah-olah terdapat duri di dalam badan. Contohnya, kalaulah seluruh anggota badan kita ni ada duri, pada waktu itu nak bergerak mana semua sakit. Ke kanan sakit, ke kiri sakit, ke mana-mana sakit, tak boleh bergerak. Sebab bila bergerak je, duri tersebut akan sentuh bahagian yang sakit. Maka bayangkan pada waktu itu sakitnya bagaimana. Ini adalah pandangan yang ketiga. Dan pandangan yang keempat adalah gambaran sakitnya sakaratul maut adalah seolah-olah terpaksa keluar daripada lubang jarum yang sempit. Bayangkan laluan yang sempit seperti jarum. Pada waktu itu kena keluar daripada lubang tersebut dengan sesak nafas, dengan tak boleh bergerak. Ini adalah sekadar gambaran-gambaran kalau di dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, iaitu Syarhus Sudur Bihali Ahwalil Mauta wal Kubur, maka diterangkan perawi-perawi dan detail untuk setiap daripada riwayat-riwayat tadi, bahawa berkenaan tentang bagaimanakah keadaan sakitnya waktu sakaratul maut. Lalu ini bukanlah nak menakut-nakutkan kita, tetapi pada waktu itu nak mengingatkan kita bahawa waktu tersebut kita dah tak ingat apa-apa. Maka segerakanlah taubat sebelum datangnya sakarat. Segerakanlah taubat sebelum datangnya kematian. Segerakan taubat supaya ketika mana waktu sakaratul maut, walaupun dalam keadaan sakit, tetapi kerana dah tak sabar nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu kita dah tenang sebab dah tak ada dosa. Dosa kita telah sentiasa bertaubat, sentiasa kita cuba buat apa yang terbaik walaupun tak sempurna. Maka kerinduan akan pada waktu itu memadamkan kesakitan. Kerinduan memadamkan pada waktu itu kesakitan. Cinta dan sayang pada waktu itu akan memadamkan kesakitan. Kita cuba tengok ibu-ibu yang melahirkan. Sakit tak waktu melahirkan? Lalu saya lelaki, saya tak pernah rasa, tapi sebenarnya sakit. Tetapi kenapa waktu sakit pada waktu itu ibu tersebut tetap bersedia nak melahirkan? 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. Ada orang sampai 8, orang dulu-dulu sampai berbelas anak. Adakah tak sakit sampai berbelas kali pada waktu itu nak melahirkan? Sewaktu nak melahirkan sakit, sebelum melahirkan sakit. Kalaulah ada orang yang operate pada waktu itu lepas melahirkan lagi sakit. Tapi kenapa pada waktu itu tetap sanggup melahirkan? Cinta, sayang terhadap kandungan yang ada di dalam tubuh badan dia. Maka sebab itu kalaulah kita sentiasa bertaubat, dan pada waktu itu kita dah rindu nak bertemu dengan Allah, kita pada waktu itu dah pada waktu itu teruja nak bertemu dengan Allah,
maka kata para ulama, kesakitan tadi akan tenggelam disebabkan kerinduan. Seperti mana ibu, walaupun pada waktu itu sakit, tapi pada waktu itu akan tenggelam. Sakit tu ada, tetapi macam mana seorang ibu ketika mana nak melahirkan, dia sayang anak yang dalam perut. Pada waktu itu disayang, dia sanggup menghadapi apa pun yang berlaku walaupun mungkin nyawanya terancam. Maka pada waktu itu ianya akan menjadi pada waktu itu asbab disanggup bersabar. Bukan sekali, bukan dua kali. Ada orang yang sampai berkali-kali, berbelas kali melahirkan kerana kerinduan terhadap apa yang ada di dalam kandungan daripada anak yang dia kasihi. Maka samalah juga manusia, sakarat tersebut sakit, sangat sakit. Tetapi ketika mana pada waktu itu dia telah bertaubat dan dia bersedia nak berjumpa dengan Allah, maka pada waktu itu kerinduan tadi akan menghilangkan, umpama bius, menghilangkan kesakitan-kesakitan yang ada waktu sakaratul maut. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Muka surat 105. Maka penulis buku sekali lagi mengulangi riwayat yang kita dah baca semalam. Kata penulis, sesungguhnya kematian itu lebih sakit daripada pukulan pedang, lebih sakit daripada hirisan gergaji, lebih sakit daripada potongan gunting. Kerana apabila dipukul pedang, dihiris gergaji dan dipotong dengan gunting, maka pada waktu itu hanya mencederakan bahagian roh yang ada pada potongan tubuh itu sahaja. Kalaulah luka tangan, hanya roh pada bahagian tangan itu sahaja yang luka. Maka sebab itu dia sakit yang amat. Tapi ketika mana sakaratul maut, roh itu kesemuanya nak ditarik, nak dipisahkan daripada tubuh badan. Maka sebab itu kesakitan tersebut tak boleh nak dibayangkan, kerana seluruh anggota tubuh badan akan sakit. Wallahu a'lam. Maka ini adalah bab yang seterusnya. Pada waktu itu masih lagi menceritakan tentang gambaran sakitnya sewaktu kematian. Maka kata penulis pada muka surat 106, kalaulah orang yang mati tadi, yang sedang menghadapi sakaratul maut, kalaulah pada waktu itu dia boleh bercakap dan dia boleh gambarkan betapa sakitnya sakaratul maut, dengan jeritan dia, dengan pada waktu itu cerita dia, dengan pada waktu itu pergerakan dia, kalaulah boleh. Tapi sebenarnya tak boleh. Maka nescaya kita akan asyik menangis sahaja, dan pada waktu itu kita akan asyik pada waktu itu sentiasa bersedia untuk mati. Kalaulah pada waktu itu kita boleh nampak betapa peritnya sakaratul maut yang dihadapi oleh jenazah. Sebab itu kata penulis, engkau tahu, muka surat 106, seandainya jenazah yang sedang ditangisi itu diizinkan Allah untuk berbicara walaupun seketika. Kalaulah jenazah tu dia boleh keluarkan suara, pada waktu itu nak gambarkan betapa sakitnya sakaratul maut, sama ada dengan menjerit, sama ada dengan apa pun gambaran, yang mana pada waktu itu dia boleh menceritakan pengalaman sakaratul maut pada kita. Maka kata penulis, nescaya kita akan melupakan jenazah dan mula menangisi diri kita sendiri. Nescaya pada waktu itu kita sendiri akan pada waktu itu fikir tentang diri kita. Dah tak fikir dah tentang benda lain. Kalaulah kita boleh tahu gambaran betapa sakitnya sakaratul maut. Tapi Allah sembunyikan. Allah sembunyikan supaya ianya menjadi ujian untuk manusia. Pada waktu itu ketika mana dia belum melalui, maka pada waktu itu dia tidak tahu bagaimana. Sama macam syurga dan neraka, dengar, tapi pada waktu itu tidaklah sampai kepada hakul yakin, keyakinan yang sebenar-benar. Maka dia sekadar okey, syurga macam ni, neraka macam ni, kematian macam ni, dia sekadar dengar. Tapi pada waktu itu tidak membawa kepada sebarang perubahan.
Maka kata-kata penulis itu disokong oleh sebenarnya diambil daripada sabdaan Nabi SAW dalam hadis riwayat Syaddad bin Aus yang mana kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mudah-mudahan adanya manfaat. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, maka boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Boleh tekan link di sana. InsyaAllah saya akan bantu untuk dapat dan juga untuk postkan insyaAllah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah seperti biasa pembacaan kitab Jami' Tirmizi akan bersambung juga esok jam 5.15 pagi. Jemput kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan untuk join pembacaan hadis kitab Jami' Tirmizi Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Atiyah tak ada, Atiyah tidur. Dia dah penat main tadi, dia tidur. Okay, terima kasih semua. Doakan beliau dan moga-moga setiap daripada kita ada zuriat keturunan yang soleh-solehah insya-Allah. Terima kasih semua.